Perlembagaan Malaysia, the Malaysian Federal Constitution of Malaysia, unik dari segi Agong hanya ada kuasa hire, tak ada kuasa fire. Biasanya you have power of hire and fire. If you can hire, you can fire. Kalau you boleh lantik, mana you boleh pecat. Kuasa tu di tangan orang yang melantik. Kalau seseorang tu ada kuasa melantik kita, maknanya dia juga ada kuasa untuk pecat kita. Tapi dalam Perlembagaan Malaysia, isu Perdana Menteri tidak begitu. Agong hanya ada kuasa melantik, tak ada kuasa memecat. So you can hire, but you cannot fire. Ini yang unik sikit dalam Perlembagaan Malaysia. Agong boleh melantik Perdana Menteri tidak berdasar kepada hitam putih, tidak berdasar kepada bukti. Ini satu lagi unik di dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi kalau kita nak cerita tentang langkah Dubai ataupun beberapa langkah sebelum tu, kita kena fahamlah. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah fed up, sudah muak dengan tiap-tiap langkah. Sekejap-sekejap langkah, sekejap-sekejap langkah. Langkah Dubai pun ada macam-macam langkah, Chowkit lah, langkah London lah, langkah apa. Sub-sub langkah. Jadi Seri Paduka Baginda rasa cukuplah. So kalau kita tak faham lagi message dari Seri Paduka Baginda dan tukar kerajaan semata-mata kerana kita boleh tukar kerajaan, itu tidak menjadi justifikasi, kata Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kita nak cerita tentang langkah Dubai ataupun beberapa langkah sebelum tu, kita kena fahamlah. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sudah fed up, sudah muak dengan tiap-tiap langkah. Kalau kita tak faham lagi message dari Seri Paduka Baginda, maknanya something wrong lah. Dan satu sebab, dan saya berani cakap di sini, satu sebab kenapa langkah Dubai ni gagal ialah kerana tidak terima perkenan tuanku. Tuanku did not consent atau is not happy dengan langkah menukar kerajaan. And dia macam ni analogi dia. Kalau kita ada kereta buruk, sekejap-sekejap rosak, masuk workshop, jadi kereta tu lebih... ini penjelasan ataupun dia punya statement dalam mahkamah. Kemungkinan besar Najib tak lepas tahu 3 kes ni. Kes IPIC, kes 1MDB, kes AMLAH. Dan sekiranya Najib diberi pengampunan, kata hari ni, Najib diberi pengampunan dan dibenar balik rumah, masih ada 3 kes. Dan 3 kes ni kalau Najib sangkut, dan kalau kita tengok dari segi perjalanan perbicaraan, perjalanan kes, kemungkinan Najib tidak bebas, tidak akan menang kes ni. Maka Najib kena masuk jail sekali lagi. So dahlah dia diampun, kes SRC, kalah 3 kes lagi ni yang lebih berat. Dan dia masuk balik. Dan memandangkan SRC ni hanya 42 juta banding dengan kes lain. Ialah kes AMLAH tu 22 juta. Tapi kes IPIC 6.6 bilion, kes 1MDB 42 bilion. Kalau didapati bersalah, kemungkinan besar hukuman lebih dari 12 tahun tau. Najib sedang menjalani hukuman sekarang ni SRC 42 juta tau. Dia ada lagi satu kes IPIC 6.6 bilion. Dan 1MDB 42 bilion. Dan juga AMLAH 27 juta. Kes-kes ni kalau kita ikut perkembangan perbicaraan lah, apa yang berlaku di dalam mahkamah, nampak kes ni berat Najib nak lepas ni. Susah Najib nak menang kes-kes ni. Mungkin 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun, tak tahu. Tapi Najib dah diampun. So masuk balik mahkamah. Masuk balik penjara. Dia masuk balik penjara takkan nak mohon pengampunan sekali lagi. Pengampunan ni sekali je. Misalnya kita didapati bersalah. Membunuhlah kata tak. Dan kita dihukum gantung. Lepas tu kita mohon pengampunan. Mohon. Macam kes Mokhtar Hashim, mula-mula hukum gantung. Dia buat permohonan padan dikurangkan ke penjara seumur hidup, life sentence. And then kali kedua dia dapat pengampunan penuh. So it can be done lah. You boleh buat banyak kali lah. Lagi lama you duduk dalam jail tu, lagi banyak kali lah. Dan 2-3 tahun maknanya Najib boleh layak sekali lagi untuk pengampunan. Permohonan yang kedua tadi. But the problem is now the 3 more new cases ataupun ongoing cases, kes yang masih berjalan dan kes baru yang sedang menunggu perbicaraan. Adakah itu akan mengelirukan? Dia ada 3 lagi kes
Selain daripada kes SRC ni di mana dia sedang menjalani hukuman, ada kes IPIC 6.6 bilion, kes 1MDB, kes AMLA 27 juta dan sebagainya. Satu kes ni sedang berjalan, ada 2 lagi kes. So there are 3 more cases, 3 lagi kes yang menunggu. Dan kemungkinan besar kalau tak semua pun 1-2 kes ni mungkin Najib sangkut. Kalau tak sangkut semua 3-3 lah. And ini akan maknanya membuat masalah ni lagi keliru, because you are applying now pengampunan untuk satu kes iaitu SRC di mana you sedang jalani hukuman. What about kalau kes baru, hukuman baru? Ada lagi 3 kes. What happen kalau dia sangkut 1 atau 2 atau kesemua 3 kes? Takkan nak sekali lagi mohon pengampunan. So it's a very difficult situation. Reduction in sentence, kekurangan hukuman diberi, dan ini bermakna Najib tak boleh main peranan dalam politik hingga dia hampir umur 80. So more or less this is the end of Najib's political career. Riwayat Najib dalam arena politik sudah tamat. Apa akan berlaku dengan kes yang lain ni, 1MDB ni? Dan memandangkan semua orang yang terlibat dengan 1MDB ni telah didapati bersalah. Dan SRC ni, kes yang Najib menjalani hukuman sekarang ni, kes SRC dia berpunca kepada 1MDB. Maka macam mana Najib nak terlepas kes 1MDB? Misalan, kalau ikut istilah undang-undang, a fruit of a poisonous tree is poisonous. So if SRC, which is a fruit of the tree, is poisonous, maknanya the tree is poisonous. So kalau SRC ni satu jenayah, SRC ni datang dari 1MDB, maka 1MDB juga satu jenayah. Macam mana kita boleh curi duit misalnya SRC ni kalau tidak dari 1MDB yang di mana banyak lagi duit dicuri? So this is going to be a problem. Sekira Najib didapati bersalah kes 1MDB, Najib tidak boleh sekali lagi mohon untuk pengampunan. Sekali saja kita boleh buat. Tak boleh tiap-tiap kali. So lebih baik in fact Najib tunggu sehingga putus kes 1MDB, dan kita sudah tahu keputusan 1MDB dan minta pengampunan sekaligus. Jadi kalau 1MDB ni katalah 15 tahun jail, dia kena duduk lagi 15 tahun. Bermaknanya Najib akan duduk dalam jail lama. Dan adakah reduction in sentence ni akan membantu Najib dari segi kerjaya politik? Najib akan keluar tahun 2026. Dan Najib 5 tahun akan di-ban, diharamkan dari bertanding dalam pilihan raya dan sebagainya. So Najib kena tunggu hingga tahun kalau 2026 maknanya 2031. Dan kalau kita ambil kira umur Najib sekarang, bermaknanya Najib dah mungkin hampir 80. Baru dia boleh bertanding. Umur 80 baru nak bertanding sekali lagi dalam pilihan raya ataupun pegang jawatan politik, misalnya kembali sebagai Presiden UMNO. Umur 80 boleh dikatakan too old lah. Dari 2024 hingga Najib punya tahun 80 tu, we are talking about another 7 years. Yang kalau dia bayar pun problem. Orang ini SPRM akan siasat mana mari duit 210 juta, awak tak declare ni. Awak sepatut declare. Kena macam kes Daim nanti. Tun Daim Zainuddin ni, dia kena charge kerana dia tidak declare, dia tidak istihar harta tersebut. Jadi kes